kamu? Tidakkah kita ingin babak hidup yang terakhir ni? Tanda yang ketiga, kata Nabi kita, tanda orang dapat keampunan. Waktu dia nak putus nyawa, bibir dia kering. Itu tanda dia mati dalam rahmat Allah. Bibir dia kering. Subhanallah. Kita tak mahu Nabi, sebagaimana Nabi kata, tanda orang mati dalam azab yang Allah tak ampunkan juga. Sebab Allah dah beri izin nak ampun, dia tak mahu menangis minta ampun. Sebab tu bapa-bapa, malam ni saya harap kita dapatlah penghayatan, dapatlah sama-sama kita merenungkan diri kita. Jangan kisahkan orang lain, fikir diri kita, fikir kita dengan Allah bagaimana. Mudah-mudahan air mata malam ni menjadikan satu rahmat untuk kita putus nyawa dengan dai kita berpeluh. Amin, InsyaAllah. Adapun Nabi kata, adapun mayat yang mati dalam keadaan tak dapat keampunan, terus sombong demi sombong dengan dosa yang dibuat, sampai ajal dia datang tak ditangguhkan Allah, matinya dengan mulutnya berbuih. Itu tanda dia mati dalam azab. Astaghfirullah. Jangan sampai anak-anak datang di tepi kita waktu sedang kita sakarat, berlawan nak putus nyawa. Anak-anak ambil sapu tangan, lap buih di mulut bapa. Itu tanda bapa dapat azab. Allah tak nak itu, Pak. Allah tak nak azabkan kita, dia sayang kita. Nabi kata, tanda mayat yang dapat azab waktu dia tinggalkan dunia, mati dia dalam keadaan berdengkur. Nazak dia berdengkur. Ataupun yang ketiga, kata Nabi, tanda mayat tu tak dapat keredaan Allah, Allah murka terus. Dia mati dengan keadaan wajah dia birat. Astaghfirullah. Ibu-ibu, bapa-bapa, nak ke orang buka kain rahab kita, tengok mayat kita, wajah kita birat? Sedangkan masih hidup kita selalu bermakeup, bu. Nak cantikkan wajah. Bapa-bapa, kita bersihkan wajah. Tapi waktu orang datang ke rumah menziarahi kita, waktu kita jadi mayat, orang buka kain rahab, tengok wajah kita birat, itu tanda kita tak dapat keampunan Allah. Pak, masa belum terlambat. Allah yang maha besar menanti kita yang maha kecil. Allah tu maha besar menanti kita yang terlalu kecil. Siapa kita yang Allah harus tunggu? Siapa kita yang Allah harus layan? Kerana Allah bersifat kasih sayang, ditunggu. Sebab itu lihat sampai mana dikabarkan, sesungguhnya adalah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam masjid. Waktu malam itu Nabi tak dapat tidur. Dengan cuaca yang amat panas, kelaparan Nabi. Nabi keluar, Nabi berjalan, Nabi masuk ke Dewan Sembayang Masjid Nabawi. Gelap gelita, malam yang pekat, tak nampak apa-apa, sunyi. Nyangka-nyangka Nabi dah tak ada orang dalam masjid. Tetapi bila Nabi mulai mengorak langkah nak keluar pada Dewan Sembayang, kedengaran seduh sedan di satu sudut dalam gelap. Nabi pergi ke arah suara yang Nabi dengar. Nabi nampak satu jusuk jasad sedang berdiri, terisak-isak menangis, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam gelap dia minta ampun pada Allah. Nabi tengok, Abu Bakar, kau takut dengan Allah, Pak. Kemudian Nabi mau keluar, terdengar pula, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, aku orang yang bersalah, ya Allah. Nabi lupa rupanya dalam suasana gelap tu bukan Abu Bakar seorang yang ada. Di satu lagi sudut masjid yang gelap ada lagi orang yang sedang duduk. Nabi hampir, Nabi ternampak. Dalam keadaan dia tak sedar, Nabi di belakang. Rupanya Umar sedang menadah tangan. Ya Allah, nangis, Umar terisak-isak. Nabi giling kepala, hebat sahabatku. Begini kau malam-malam menangis dengan Allah. Pak, ada tak kita nangis selalu kepada Allah?
Atau kita selalu ketawa saja dalam hidup ni? Mulai Nabi nak keluar, Nabi terdengar lagi raum-raum suara. Nabi datang hampir, sedang sujud satu hamba-hamba yang miskin, Sayyidina Ali bin Abi Talib, menangis dalam sujud, minta reda Allah. Janganlah kau matikan aku, melainkan dengan kau ampunkan aku, ya Allah. Pak, saya pendekkan cerita. Esok hari, lepas main subuh, Nabi pandang Abu Bakar, Nabi panggil Umar, Nabi panggil Ali. Ketiga-tiga datang. Kata Nabi, hebat kamu semalam, kamu menangis depan Allah. Kekalkanlah sifat kamu. Nabi ikut menangis, tengok sahabat menangis. Bapa-bapa, ibu-ibu yang dihormati, di kala inilah saya tak tertahan malam ni, air mata nak terus keluar. Apabila kita melihat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 54 yang sudah diedarkan, membaca ayat inilah menyebabkan saya beberapa hari ini sering berendam air mata. Malu. Mudah-mudahan kita malu dengan Allah dengan kita rujuk ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmatah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Artinya apa? Allah kata, wa iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina, apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Bapa-bapa, kita kan beriman dengan ayat Quran, betul tak? Kita beriman dengan ayat Quran. Allah kata, orang-orang macam kita ni yang beriman dengan ayat Quran, kau datang kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah, fakul salamun alaikum, ya, dengan kata salamu alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, iaitu bahawasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, kita simak ayat ni balik. Terharu kita, ya Allah. Apa yang terharu? Ibu-ibu, bapa-bapa, tolong hayati. Pertama, hamba beritahu apa dalam ayat ni. Orangnya seperti Ahmad Ismail ni, orang seperti bapa-bapa, ibu-ibu ni, yang kita berdosa ni, Allah beritahu, Allah nak beri kita 4. Ni orang dosa tak, Pak? Dia bukan orang baik. Ahmad Ismail bukan orang saleh. Jahat, Pak, jahat. Kalau ibu-ibu tahu jahat saya, ibu-ibu tak duduk depan saya. Saya orang derhaka. Tapi Allah kata, wahai Muhammad, kalau orang-orang beriman ni datang pada engkau, orang beriman yang sudah buat dosa, yang telah buat maksiat, dia datang, Allah kata apa? Beritahu salam aku dulu. Allah beri salam pada kita yang berdosa, Pak. Tak malu tujuh hari. Allah kata orang berdosa ni datang, dia datang pada aku, wahai Muhammad, beritahu, aku sampaikan salam untuk mereka. Masya Allah, ya Allah. Kita bukan orang baik, tapi Allah beri salam, salamun alaikum, ya Allah. Kemudian kata Allah apa lagi? Kalau dia datang, dia kata diri dia dosa, beritahu yang Allah nak beri kasih sayang pada dia. Allah nak sayang kita, Pak. Allah tak pukul kita. Allah tak nak masukkan kita dalam api neraka Jahannam. Allah nak sayang kita. Yang ketiga kata Allah, wahai Muhammad, kalau orang-orang beriman, orang-orang Islam yang berdosa ni datang, beritahu, sampaikan amanah aku. Aku sedia nak ampunkan mereka punya dosa macam mana besar sekalipun. Aku tak cerewet. Dia datanglah, aku nak ampunkan. Yang keempat dalam ayat ni kata Allah apa? Aku dah sediakan keredaan aku untuk dia sebelum dia minta ampun. Masya Allah.
Sebelum dia nak minta ampun, aku dah reda dia. Pak, saya kata saya terharu dengan ayat ni beberapa hari bila saya siapkan bab syarahan taubat ni. Lihat, kadang-kadang dalam kita doa, ya Allah, yang mana satu aku harus nangiskan, ya Allah? Yang mana satu yang kita harus nangiskan? Adakah kita harus nangiskan dengan sebab dosa kita yang banyak? Atau kita harus nangiskan dengan sifat lemah lembutnya Allah pada kita, Pak? Kita kalau keluar pada auditorium ni, kita tengok jagat Allah besar. Ya Allah, Kau punya kekuasaan, bintang langit, alam tujuh petal langit dan bumi, besar kuasa Kau. Tapi Kau nak beri salam pada orang yang berdosa, ya Allah. Kau nak beri salam pada orang yang telah derhaka pada Engkau, ya Allah. Ada orang boleh buat. Mak mana pun baik, anak yang jahat, mak tak akan beri salam. Tapi Allah yang maha besar, kita yang begini jahat dengan dia. Dia kata, wahai Muhammad, beritahu orang berdosa, kalau dia datang nak minta ampun, aku beri salam pada dia dulu. Subhanallah. Malu kita dengan Allah, malu. Malu, ya Allah, kita malu dengan Allah. Dia bukan nak berikan kita azab, nak tengking kita, nak marah kita, tak. Tapi dia kata dia nak salam pada kita dulu. Siapa? Allah. Subhanallah. Kalau kita hayati ayat ni, kalau balik rumah ada kalimah-kalimah tulisan La ilaha illallah, atau ada kalimah alif lam lam ha, malu kita nak menatap terus. Malu nak menatap terus. Sebab apa? Ya Allah, Kau Tuhanku, beri salam pada orang yang berdosa. Ya Allah, Engkau dah sediakan keampunan. Kau tak pilih dosa mana yang Kau nak ampunkan, semua Kau nak ampunkan. Ketiga, ya Allah, Engkau tetap sayang pada aku yang begini jahat pada Engkau, ya Allah. Yang tak mau sembahyang, Tuhan tetap sayang awak. Yang tak tutup aurat, Allah tetap sayang awak. Yang bikin minum arak, yang segala macam, Allah tetap sayang awak. Subhanallah. Mana nak cari Tuhan sebaik Allah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Inilah ayat yang Allah sebut dalam Quran. InsyaAllah. Sebab tu kalau kita duduk dalam, kata, ya Allah, yang mana satu aku nak nangiskan, ya Allah? Dosa aku ke, ataupun sifat lemah lembut Kau? Kita tengok orang-orang yang duduk buat maksiat, kita pandang dia, kita hebat, orang bikin maksiat, kita kutuk, kita sumpah, kita laknat. Tapi awak tahu tak, yang bikin maksiat ni kalau dia datang dengan satu kali, ya Allah, ampunkan aku, Allah kata, Assalamualaikum ya ibadi. Allah. Sebab itu ada orang-orang salih dulu, bila sebut nama Allah menjerit dia. Allah. Kenapa dia kenal Allah? Bukan macam kita kenal Allah. Dia kenal Allah bukan setakat Allah tu maha berkuasa. Dia kenal Allah, Allah tu maha lemah lembut dengan ambutnya. Macam mana lemah lembut? Biar banyak dosa sekalipun, kau datang, kau panggil aku, Allah, Salamun alaikum ya ibadi. Subhanallah. Siapa kita, Pak? Ya Allah, jangan pisahkan aku dengan Kau, ya Allah. Matikan aku dalam iman. Kita rindu Allah. Rindu. Orang lain mula benci kita, tak redah kita, tak mau pandang kita. Tapi Allah tetap nak pandang kita. Ya Allah, kami agungkan Kau, kami rindu Kau, ya Allah. Sayanglah kami terus, ya Allah, sayanglah kami. Di dalam hal inilah dikatakan, kita lihat bagaimana Allah punya kasih sayang. Satu ketika ada seorang sahabat. Manusia ni, apa zaman baik, ada juga orang yang tak tahan dengan nafsunya. Jadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki Islam, dia beli arak. Dia beli arak dalam botol, dia berjalin, dia masukkan dalam baju ni. Dia takut orang nampak. Ketagihkan arak sangat, nak minum juga. Haram ya haram, tapi nak minum juga.
Dibawa ni arak dalam baju, jalan dia. Dalam perjalanan terserempak dengan Umar Amirul Mukminin.